Tapi pada masa yang sama, Saudara Fazli, Ha. kalau saya boleh sentuh, apabila datangnya isu pihak-pihak perkhidmat apa nama ni, agensi-agensi awam, Mm-mm. SKMM, SPRM, Mm-mm. polis dan pelbagai lagi, maka terlintas di fikiran saya bertahun yang lalu Mm-mm. kita pernah cadangkan Mm-mm. berulang kali ada satu agensi penting yang perlu ditubuhkan di bawah perlembagaan, iaitu agensi yang dipanggil Ombudsman. Mm-mm. Ombudsman ni sebenarnya dia bukannya satu perkara yang tak wujud di dunia ni. Tu ada Ada lebih daripada 60 buah negara ada satu ataupun pelbagai bentuk sistem ombudsman yang dia lakukan. Ha. In fact, ombudsman ni bermula daripada zaman BC, iaitu before Christ, BC, Oh. 200 tahun before BC di negara China kuno. Ha. Dan sejarah Islam pun ada ombudsman, Ha. iaitu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dipanggil Qadi Al-Qudat ataupun Divan Al-Mazalim. Itu daripada zaman sahabat Rasulullah ada konsep ombudsman di mana seorang dilantik oleh pihak yang berkuasa, iaitu contohnya di Malaysia Agung, Mm-mm. ketua negara. Jadi ombudsman ni untuk mudah faham adalah wakil kepada ketua negara. Mm. Dia bebas daripada kerajaan Mm-mm. yang tugas kerajaan tadbir urus negara. Ha. Dia bebas daripada parlimen yang menggubal undang-undang Ha. dan dia bebas daripada kehakiman. Oh, dia bukan hakim. Dia bukan hakim. Hakim pun perlu diselia. Contohnya kalau ada Ha. masalah berkaitan dengan hakim yang tak buat kerja dengan betul, Ha. kita nak buat laporan kepada sistem kehakiman, ada dia punya rules and Ha. regulation. So kita pergi kepada ombudsman. Mm. Tapi ombudsman ni kenalah dia seolah-olah seperti seekor harimau yang boleh mempunyai taring. Dan bukan sahaja harimau yang mempunyai taring. Taring itu boleh menggigit. Dia kena efisien, berkuasa yang penuh-penuh berkuasa. Tapi ditubuhkan di bawah perlembagaan. Kalau tak ditubuhkan di bawah perlembagaan, kuasanya dibawa oleh parlimen, maka parlimen yang kontrol dia. Kalau kuasanya di bawah eksekutif, eksekutif Perdana Menteri atau menteri akan kontrol dia. Kita tak mau kontrol daripada mana-mana cabang yang perlu dia selia. Malaysia tak ada lagi ni. Negara lain contoh mana ada? Oh, banyak negara. Albania pun ada, Andorra pun ada, Chile pun ada. Dia wujud secara moden sejak tahun 1809. Tak silap saya tarikhnya di negara Sweden. Banyak negara, India pun ada, Indonesia pun ada satu dua bentuk ombudsman. Malaysia tak ada. Now, peri penting ombudsman ni adalah supaya bila ada salah laku atau perkara yang perlu diadu oleh rakyat, macam SKMM ni, Okay. kita tak nak mereka ada SOP. So kita adu kepada ombudsman. Ombudsman mempunyai kuasa. Panggil SKMM. Apa dia SOP awak ni? SKMM tak mau bagi tahu. Dia boleh keluar warrant untuk paksa dia datang, warrant tangkap untuk ambil tindakan. Kuasa kena bagi, kena bagi. Dan kemudian bila dapat maklumat, maka dia boleh buat keputusan. Adakah perlu SKMM adakan SOP seperti seluas itu atau mungkin cuma tentang keselamatan negara, isu-isu moral, isu-isu jenayah, semua ni ada undang-undang. So tak perlu. So kalau dia berpendapat macam tu, maka dia bagi rekomendasi kepada pihak berkenaan untuk perbetulkan dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan. Kalau tidak, lanjutan rekomendasi ambil tindakan kepada ketua SKMM. Pengurusi SKMM. Yes. Melalui ke bawah duli yang diperkenalkan. So ini penting ni. To be very honest, sebenarnya kesemua kerajaan selepas PRU 14 untuk berlaku adil kepada kesemua kerajaan sebelum ini telah bersetuju pada satu-satu tahap untuk mengadakan konsep ombudsman. Contohnya apabila negarawan kita Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7, Tun sendiri telah pun menyatakan dengan jelas pada 21 September 2018. Dia mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan berhasrat untuk mengadakan Suruhanjaya Ombudsman yang bebas daripada kerajaan, bebas daripada cabang-cabang yang ada, tapi tertakluk
di bawah kuasa perlembagaan. Dan kemudian pada 1 November 2019, iaitu lebih kurang setahun lepas itu, mendiang Menteri Undang-Undang Louis Wee Kiong juga telah menyatakan Kabinet telah luluskan draft Ombudsman tersebut yang perlulah diteliti yang lebih lanjut kan. Malangnya, apabila berlaku Sheraton Move pada 23 Februari, maka kerajaan PM ke-7 terpaksa di bawah perlembagaan jatuh 24 Februari. So tak sempat buat apa. Tapi untuk berlaku adil kepada kerajaan seterusnya, Muhyiddin Yassin, pada 24 November 2020, Menteri Undang-Undang dan Parlimen pada masa itu, Taqiyuddin Hassan, telah kemudiannya menyatakan bahawa draft RUU, sama ada pada masa itu adalah pindaan perlembagaan ataupun RUU Akta sahaja, telah pun dimajukan kepada Peguam Negara. Itu pada 24 November 2020. Tapi malangnya, seperti yang kita tahu, pada 16 Ogos 2021, Muhyiddin Yassin telah pun dibawa turun, digantikan oleh Ismail Sabri. Dan Ismail Sabri pun pada 15 September 2021 telah mengatakan bahawa perkara itu akan dibentang tidak lama lagi di Parlimen. Malangnya pada 10 Oktober 2022, dia telah bubarkan Parlimen sebelum bentangkan apa-apa pun undang-undang berkaitan dengan Ombudsman. Jadi ketiga-tiga kerajaan sebelum ni, PM7, 8 dan 9 pernah berfikir, pernah berbincang, mendraft isu Ombudsman. Saya syorkan kepada kerajaan sekarang, iaitu kerajaan PM ke-10 Anwar Ibrahim, bahawa memandangkan semua pihak pernah berbincang perkara ini. Dan pada masa itu, Kerajaan Pakatan Harapan 2.0 berada dalam keadaan Kerajaan Pakatan PH 1.0. Tidak mungkin perkara ini tidak diketahui oleh sebahagian kerajaan sekarang. Maka mereka wajar untuk meneliti dengan serius. Sebab kita tidak hendak agensi-agensi seperti SKMM atau SPRM contohnya. Baru-baru ini ada dibangkitkan berkaitan dengan SPRM, ada kemungkinan telah menyalahgunakan kuasa dalam pelbagai siasatan. Aduan boleh dibuat kepada Ombudsman. Walaupun melibatkan SPRM. Siapa sahaja. Menteri pun boleh diadu. Itu kuasa yang perlu diberi. Sebab itu, kuasa ini tidak boleh letak di bawah kerajaan. Ombudsman tidak boleh letak di bawah mana-mana cabang. Perlu diwujudkan di bawah agung melalui Parlimen. Contohnya, Dewan Rakyat akan bagi cadangan nama pihak yang menjadi ketua Ombudsman, pengurusi Ombudsman, dan agung memilih. Tapi laporannya kena siap, dibentang di Parlimen dan dihantar kepada agung untuk diambil tindakan-tindakan yang diwajar. Sebab ini adalah urusan-urusan untuk menyelia tadbir urus negara. Kerajaan mentadbir urus negara. Legislature, Parlimen menggubal undang-undang, membenarkan perdebatan yang sihat untuk rakyat bangkitkan perkara bagi penilaian kerajaan. Mahkamah menyelesaikan pertikaian. Tapi kalau ada mana-mana cabang ni, antara satu sama lain, gagal melaksanakan dengan betul seperti yang selalunya diadu sebelum ini, maka itulah dia Ombudsman. Tapi kuasa kena diberi. Ombudsman ni tidak boleh dibayar secara terus di bawah JPA. Kalau di bawah JPA, dia macam penjawat awam. Padahal dia kena selia penjawat awam. Jadi, secara mutlaknya, saya telah beberapa kali tulis berkaitan Ombudsman dengan lengkap. Ada dalam Facebook saya dan juga telah dilaporkan oleh Utusan Malaysia pada 23 Januari 2022. Saya sarankan kepada kerajaan sekarang, Menteri Undang-Undang dan Parlimen Azalina Osman Said, silalah ambil saranan ini. Sebab kerajaan mengatakan kerajaan tidak terlibat dalam arahan-arahan yang tidak wajar. Baik, kalau tidak terlibat, maka sebaiknya anda tidak menghalang untuk membaik pulih perkara-perkara yang tidak betul. Jadi sama ada anda mengarahkan SKMM untuk tidak membuat censorship, tapi yang lebih baik, buatlah dengan segera RUU pindaan perlembagaan untuk wujudkan Ombudsman. Supaya perkara macam ni tidak akan berbangkit. Saya nak celah sikit, Haji.
sebelum nak pergi ke Isham Jalil punya soalan, dan saya pun rasa Isham Jalil pun sedang menonton. Salam Ramadan buat Isham Jalil. Apa nama, bila Haji sebut tadi, Ya. Ombudsman tu, Hmm. bawa ke Parlimen, diluluskan, kemudian Parlimen yang mencadangkan mungkin 3 nama, 4 nama kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memilih siapa yang akan mengepalai Ombudsman ini. Bukankah dia juga condong, kalau kerajaan Parlimen yang pilih, majoriti kerajaan itu mesti datangnya daripada pemimpin-pemimpin parti kerajaan ni. Dia bukankah ada Ya, saya faham. konflik kat situ, seperti mana speaker. Ya. Banyak orang kata memanglah speaker dia nak berlaku adil, tapi kok mana pun dia akan condong berat kepada. Dia macam ni. Dia ada macam-macam. Agung tak boleh pilih sendiri ke? Sebenarnya lantikan mestilah datang daripada Agung. Tapi kita nak bagi Agung ni adalah ketua negara. Okey. Bagaimana dia nak pilih sendiri? Mesti cadangan tu datang daripada pihak-pihak yang mengetahui siapakah rakyat Malaysia yang paling layak menjadi ombudsman. Ada beberapa cara yang boleh dirundingkan. Sebab itu penggubal undang-undang ombudsman ni perlu teliti dan buat dengan baik. Maksud saya tadi, bukan bagi satu nama. Bagilah 3 nama terus kepada Agung. Maksudnya pembangkang pun cadang. Yes. Ya, okey. Supaya Agung boleh pilih. Dia boleh buat dia punya own kriteria. Dia boleh buat penyelidikan dia Baginda Tuanku sendiri melalui pegawai-pegawai istana dan proses-proses yang lain yang ada untuk menentukan siapa daripada 3 tu. So bila 3, 1 mungkin datang daripada kerajaan. Atau 2 mungkin datang daripada kerajaan. 1 datang daripada pembangkang. So biar Agung kemudian tentukan. Dia mungkin pilih 1 daripada 2 oleh kerajaan ataupun yang 1 daripada pembangkang. Tertakluk pada masa itu. Dan proses berapa lama dia berkhidmat ditentukan juga di bawah perlembagaan. Ya. Jadi bagi saya perkara-perkara cabang dan ranting ni boleh diselesaikan. Tapi kita belum ada satu sistem tadbir urus negara yang bebas daripada 3 cabang. Setakat ini walaupun hampir 67 tahun merdeka. Kita belum ada satu penyelia yang 60 negara lain sudah ada. Yang wujud sejak sebelum Domini. Yang wujud zaman Saidina Abu Bakar. Kita Malaysia belum ada. Itu yang bagi saya Setuju. satu perkara yang perlu kalau kita ada benda tu, Saudara Fazli dan para penonton, kita tak perlu ada Suruhanjaya Integriti. Kita tak perlu ada Biro Aduan Negara yang memang tak ada apa sekarang ni. Kita tak perlu pun risau tentang Suruhanjaya Polis, Suruhanjaya Immigration kah kalau nak buat, Suruhanjaya SPRM kah kalau nak buat. Tak perlu. Kita ada satu Suruhanjaya, Ombudsman yang akan menyelia semua pihak. Dan mempunyai kuasa untuk menentukan. Dia tak boleh masuk politik, dia tak boleh bertanding dan dia tak boleh mentadbir urus. Dia menyelia orang yang tadbir urus. Dia ada kuasa seperti harimau yang boleh menggigit Harimau yang ada taring, taring yang boleh gigit. Yang boleh gigit, bukan tikui kesejukan Sebab sekarang ni kadang-kadang kita bagi kuasa. Macam contoh kita ambil RCI. RCI ada kuasa untuk keluarkan sapina, saksi dan sebagainya. Tapi prosesnya tidak begitu kuat sampai boleh paksa orang tu nak cakap yang betul. Kuasa menggigit tak ada? Kuasa gigit tu tak ada. Okey. Tak sampai tahap. RCI buat rekomendasi, tapi RCI tidak boleh mengambil langkah seterusnya selepas rekomendasi. Rekomendasi pergi kepada pihak berkuasa berkenaan untuk laksanakannya. Kalau mereka tak laksanakan, RCI tak boleh buat apa. Tapi ombudsman ni bukan macam tu. Ombudsman ni perlu diberi kuasa untuk terus melaksanakan sampai ke tahap kalau tak dibuat, Agung boleh lucut pegawai berkenaan yang dia Baginda Tuanku lantik. Dan perbetulkan sistem tersebut melalui cara lain. Ringkas, pendek dan padat. Baik. Sebelum kita nak pergi ke Isham Jalil punya tajuk soalan, sikit je Haji. Baik. Fahmi Fazil kata kerajaan tak masuk campur, tak arah. Yang lantik pengurusi SKMM tu siapa Haji? Walau apa sekalipun cadangan untuk Pesuruhjaya itu datangnya daripada kerajaan lah. Cadangan tu akan datang dari kerajaan. Tapi saya seperti saya katakan tadi, saya sebagai seorang pengamal undang-undang, saya nak bercakap berikut fakta. Okey. Kalau mereka nak selesa mengatakan mereka tak masuk campur, saya tak nak komen benda tu.
Komen saya adalah kalau awak tak masuk campur kerana awak hormat agensi tersebut, agensi tu yang buat, maka sekarang permintaan rakyat adalah agensi tu wajar batalkan censorship yang mereka buat kalau betul mereka yang buat. Maka sepatutnya awak sebagai kerajaan yang bertanggungjawab tidak menghalang permintaan ini. Ini adalah untuk kebebasan suara. Perkara 10 yang dilindungi oleh undang-undang yang sudah ada pun. Itu jawapan saya.